Amin ya rabbal alamin. Okay, baru start record kan? Okay. So Medium akan share screen sekejap. Dah buka dah tadi, restart kena buka balik. So Medium bukan dekat bilik dekat luar. So akan dengar lah macam-macam suara sebab dekat bilik internet tak sampai. Itulah macam-macam dugaan pagi ni. Stream yet. Medium punya exercise. Tu dia dah dengar dah. Exercise. Exercise question. Pasti ada penyakit juga. Exercise. Lupa juga. Answers. Kalau nak cepat faham, apa nama ni? Kena you all print lah. Lagi-lagi yang tak gunakan laptop guna ni. So print je nampak besar sikit. Okay. Because the inflation rate, the war and global recession rate is. Ni kenapa pula tiba-tiba dia bunyi handphone? Baik, apa sih nangis? Apa sih nangis? Apa sih nangis ni? Okay, so today what we have to cover is financial statement after adjustment. Okay, this topic we will cover in 2 weeks. Okay, for this week we only focusing on worksheet. Okay, next week we proceed to the SOFP and SPLOCHI. Sorry, SPLOCHI dulu baru SOFP. Okay, so this week we focus on preparing worksheet. Okay, worksheet ni adalah salah satu tools yang kita gunakan untuk rekodkan adjustment. Okay, untuk dapatkan adjusted trial balance. So bila dah dapat adjusted trial balance, next week baru kita akan menggunakan soalan yang sama. Nanti minggu depan hopefully dah okay. Medium punya StreamYard tu tak tahulah apa problem. So kita akan masuk terus daripada adjusted trial balance tu, daripada worksheet tu kita akan transfer untuk preparing SPLOCHI and SOFP. Okay. So, this is the example of question. Okay, soalan ni Medium dah bagi tadi dalam group. Okay. So, inilah contoh soalan yang akan masuk juga dalam final exam. Okay, soalan yang agak tinggi markah dia. Kalau tersilap Medium dalam 30 markah. Okay, 10, 10, 10. 10 untuk worksheet, 10 untuk SPLOCHI, 10 untuk SOFP. Okay, so hari ni kita cover untuk 10 markah dulu. Minggu depan 20 markah lagi. Okay, lepas tu today is this week is week 10. Okay, week 10 and week 11 we will cover for this topic, financial statement after adjustment, and we have another 1 week, week 12, which is the last week for academic week. Okay, itu adalah minggu yang terakhir. Yang tu akan masuk bank reconciliation 1 minggu je. Lepas tu you dah proceed untuk revision and also final exam. Alright. So minggu ni semester ni adalah semester 12 minggu saja kita punya pembelajaran. So you semester 1 tak ada rasa berbeza lah. Kalau dah semester 2, normally kita punya academic week adalah 14 minggu. Minggu ke-15 baru revision, minggu ke-16 tu baru final exam. Tapi kali ni dia berubah lah. Okay. So tak lama lagi you punya final exam. Okay, this is the trial balance. So trial balance ni dia punya total mesti balance lah, debit and credit. Kalau tak balance,
nanti kita punya apa nama ni adjusted trial balance pun tak akan balance. Okay, so you are given this question and also the following additional information. Okay, ada berapa additional information? Ada 7. Normally dia tak lebih daripada 10 lah. Okay, 10 tu additional information. Semakin banyak additional information, semakin susah lah soalan tu. Kalau sikit, dia tak mungkin 5. Okay, biasanya dia akan lebih dari around 10 lah. 7 ni sikit lah ni, okay lah ni. Okay, so sekarang ni what we have to do is we have to settle the adjustment first. Yang ini yang you kena settlekan dulu. Okay, so sebab tu madam buka split screen juga ni. So ada hikmahnya, tak boleh guna apa nama ni? Tak boleh guna StreamYard. Sebab kalau StreamYard madam tak boleh share sebelah-sebelah macam ni. Okay, Ini je boleh. so if you have any question you can ask. Okay, make sure this okay dah record Okay, so we go one by one additional information. Okay, satu persatu kita akan tengok additional information. Okay, so madam akan adjust terus dekat sini supaya you faham, nampak. Okay, the inventory as at 31st December 2015 was valued as 30,000. So ini tak ada apa-apa. Yang ni 30,500 ni terus masuk dekat sini je nanti, closing inventory. Tambah je. Tambah je dekat sini, closing inventory. Okay, closing inventory dia akan berada dekat sebelah mana? Kita tak mau dia. Tak mau tak yo. Tak mau ke sini. Sini. Closing inventory dia akan effect kepada semua lah. Okay, ada 4 nanti sebab dia ada dekat Splotchy, dia ada dekat Softpay. So kalau you tengok dekat sini, ini adalah worksheet This is the worksheet. Ni lah yang kita nak buat ni. Okay, so unadjusted, you are given this worksheet. You are given this worksheet. So what we have to do is we have to fill in the adjustment punya column and also adjusted trial balance punya column. Okay, so kalau you perasan, tak ada perbezaan antara soalan ni dengan unadjusted trial balance, sama je. Okay, kalau tengok kat sini capital 252,500, so capital dekat adjusted trial balance pun sama. So actually the first column and second column ni adalah soalan. This is extracted from the question given. So nampak sama je. So ni adalah soalan. Okay, so digalakkan untuk apa ni, nanti kita akan bagi dalam masa dalam 5 hingga 10 minit. Kalau yang tak ada printer, you kena salin lah, buat kotak siap-siap. Boleh kotak je lah you dibenarkan buat, tapi details tu you kena salin lah. Yang ada printer okey lah, advantage pada dia terus print je. Okay, yang tak ada printer kita bagi juga 10 minit untuk salin. Okay, buat siap-siap kotak-kotak tu. Lepas tu madam dah start je. Dalam masa 10 minit tu you kena isi lah. Kalau nanti ada yang tanya, madam kalau kita tak isi 252 ni boleh, tapi nanti you yang akan confuse, nak tambah ke nak tolak. Memang tak ada markah pun dekat sini. Tapi you akan confuse nanti sebab sini ada adjustment, ada yang kita tambah, ada yang kita tolak, ada yang kita akan kekalkan. Okay, itulah function worksheet. Sebab tu kita panggil worksheet ni adalah tools untuk buat adjustment supaya kita dapat adjusted trial balance. Okay, daripada adjusted trial balance ni, figure adjusted trial balance ni yang akan kita prepare financial statement. So sekarang ni daripada additional information kita akan buat adjustment. Kita akan post satu-satu. So madam dah sampai tadi dekat closing inventory. So closing inventory dia akan ada dekat dua-dua. Dia akan ada dekat Splotchy, dia akan ada dekat Softpay. Okay, so dia akan ada dekat dekat Softpay bahagian current asset. So dekat sini kita akan tambahlah bahagian current asset sebelah debit. Closing inventory 30,500. Okay, lepas tu dia pun akan ada dekat bahagian Splotchy, Softpay. So closing inventory ni senang je, you masuk je semua ni. Okay, jap. Ni jangan dulu, nanti kan you confuse.
Okay, kita buat adjustment dulu sebab dia ada dekat dua-dua, dia ada dekat Shopee, dia ada dekat Sprochi. So debit and credit here lah. Okay. Nak sini nak. Okay, kenapa yang ini adalah untuk Shopee, kenapa debit? Sebab current asset. Closing inventory ni akan menambahkan nilai current asset. Madam, kenapa pula dia dekat sebelah credit untuk Sprochi? Sebab kalau you ingat lagi item cost of goods sold, closing inventory ni kita tolakkan. So bila kita tolakkan, sebenarnya dia akan meningkatkan revenue. Sebab tu dia berada di sebelah kredit. Okay. Umi ada kelas bising. Okay. So next kita tengok next punya adjustment adalah the following expenses were outstanding as at 31st December. Okay, were outstanding. The following expenses were outstanding as at 31st December 2015. Okay, outstanding apa maksud dia? Apa maksud outstanding? Okay, apa maksud outstanding? Outstanding adalah accrued. Okay, good. Outstanding adalah accrued. Tak boleh guna pula. Dia punya pen ni satu dia punya. Betul dah. Okay, outstanding ni adalah accrued. So accrued apa? Accrued wages and salary lah. Accrued wages and salary, accrued repair and maintenance, accrued salesman commission. Semua ni accrued. So kalau accrued ni semua ni adalah expenses. So kalau accrued dia akan masuk dekat mana? Dia akan masuk dekat current liability. At the same time dia akan pergi dekat bahagian expenses, dia akan tambahkan. Okay. So kalau accrued je sebenarnya kita akan tambah. So tengok pergi dekat semua wages and salary, repair and maintenance, sales and commission ni. Okay, kat mana dia punya account? Kalau ada, kita pergi okay ni wages and salaries. Nampak dia dah ada 121,800. Madam besarkan sikit. Okay. Dia dah ada 121,000. Mana tadi? 121,800. So sekarang ni bila accrued maksudnya kita terkurang bayar wages and salary. What we have to do bila accrued kita akan tambah. So berapa tambah? Tambah dekat sini 10,000. Okay. Tambah di sebelah debit. Kalau kita nak kurangkan, account ni berbaki debit, nak kurangkan kita pergi dekat sebelah kredit. Sekarang Madam berada di sebelah debit. Now debit. Okay. You kena faham function adjustment ni. Kalau account tu capital, dia berbaki kredit. So kalau capital ni nak tambah, pergi dekat same side dia. Okay, which is credit. Kalau you nak tambah account tu berbaki kredit, then we have to recorded in credit side. Kalau kita nak kurangkan account yang berbaki kredit, kita akan pergi dekat opposite side dia. Sama je kita buat T account. Okay, this concept is very important bila you makan masuk financial accounting tu nanti untuk correction of error. You kena faham. Bila nak tambah, pergi dekat same side. Bila nak tolak, pergi dekat opposite side. Okay, same goes to adjustment here. Okay, so 121,800, ini 10,000 secara automatik dia sebenarnya dekat sini dia akan bagi 131,800 lah. Okay, boleh je kalau terus nak buat. Okay, 121, 100, 31,800. Yang ni pun sebenarnya tadi boleh je kalau nak buat. Okay, terus. Okay, so effect dia dekat dua-dua, so dia akan effect dekat dua-dua jugalah nanti. Kita akan rekodkan satu dekat Sprochi, satu dekat Shopee. Okay. So now number 1 settle, number 2 baru ni yang settle. Apa lagi? Repair and maintenance. Tengok repair and maintenance. Which one is repair and maintenance? Okay, repair and maintenance 1,900. Sama juga terkurang. So what we have to do now? We have to add 1850. So 1900 tambah 1850. Berapa lepas tu? Tambah je lah terus. 1850 tambah 1900. 3750. Okay, sebelah debit. Jangan sampai silap. Bila account ni berbaki debit, okay, you nak tambah ke, you nak kurang ke, tak kisahlah. Tapi dia punya final dekat adjusted trial balance mesti sama. Mesti same side. Kalau repair maintenance dekat adjust, sebab itulah penting untuk you salin ni. Kalau you tak dapat print. Okay, kalau misalnya soalan face to face, memang kita akan bagi soalan berserta dengan worksheet ni.
You just koyakkan daripada kertas soalan, hantar bersama-sama dengan jawapan Sprochi and Shopee lah. Okay. So ni online, apa yang kita buat adalah yang tak ada printer, dia kena salin lah. Kita bagi masa 5 hingga 10 minit untuk salin. Kotak dah buat siap-siap dah. Okay. Alright. So 3750 ni mesti sama. Kat sini debit, sini pun debit. Yang mana kata dia tak nak buat figure ni, kat sini you dah boleh nampak dah. Kalau you tak buat apa jadi? Dia akan menyusahkan you semua ni. Okay. So peruntukkanlah masa 5 minit untuk salin semua ni. Dan pastikan apa yang you salin tu sama. Kalau soalan sebelah debit tiba-tiba you letak sebelah kredit, habis salah juga. Okay. Jangan terburu-buru. Tapi dia kena laju lah. Dia tak boleh lambat-lambat. So you kena speed. Sama juga macam Khamis ni, 3 soalan, speed sangat penting. Okay. So next, ni dah settle 1850. Okay, belum settle Sekejap. Okay, lagi satu. Bila kita rekodkan, sebelah debit mesti ada sebelah kredit. Okay. Kalau rekodkan sebelah debit, mesti ada sebelah kredit. Kalau tak rekodkan sebelah kredit, dia akan salah. Okay. So wages and salaries ni tadi, dia punya debit dia adalah, kalau ingat lagi debit dia adalah, apa debit dia? Debit dia adalah account wages and salaries. Expenses lah, wages and salaries, expenses. Apa kredit dia? Kredit dia adalah accrued wages and salary expenses. So sekarang ni kita baru rekodkan sebelah debit. Kredit medium tertinggal tadi. So jangan sampai tertinggal. So sekarang ni kat mana nak rekodkan sebelah debit? 10,000 tu pergi dekat bahagian bawah. Sebab accrued memang tak ada lah. We have to add accrued wages and salary expenses. So kat sini 10,000 ni debit kan? So sini mesti kredit. Lagi satu, what is the reason behind kenapa kita letak sebelah kredit? Accrued wages, salaries ni current liabilities. Current liability, credit, balance. Okay, sebab tu dia kat sebelah kredit. So settle. So 1850, okay, ni pun accrued repair and maintenance lah. Hilang pula accrued. Accrued and maintenance. Okay, 1850. So dekat sini pun dah boleh letak. Maksudnya ni adalah 10,000 sebelah kredit, yang sebelah kredit 1850. So nanti ni kita akan masuk dalam Shopee. Okay, yang ni kita akan adjust dekat 10 cheese. Okay, nampak tak? Okay, last 280 adalah salesman commission. Okay, salesman commission ada ni 12,000 sebelah debit. So kita nak tambah sebab accrued. So 280. So 12,000 tambah 2. Okay, dia jadi 12,280 lah. Okay, another lagi satu 280 ni kat mana? Dekat sini. 280. So kita tambah. Adalah accrued. Tambah perkataan salesman commission. So kat sini 280. Okay. Any question so far? Okay. So we go to the third additional information. Provision for doubtful debts increased by RM59. Okay. Provision for doubtful debts ni, okay. So madam nak adjust kat sini. Provision for doubtful debt increased by 59. Increase by dia punya perkataan ni adalah increase by. Okay, increase by. Ingat increase by dengan increase tu berhati-hati. Kalau increase by ni maksudnya dia dah kira berapa peningkatan dalam tahun tersebut. Dia dah comparekan soalan ni, dia dah comparekan BD dengan CD. Okay.
BD dengan CD dia dah comparekan dah. Okay, macam mana kita nak dapatkan increases ataupun decreases? Kita akan comparekan baki BD dengan baki CD. Ingat lagi tak? Okay, yang kita nak test hari Jumaat ni. Okay, BD allowance for doubtful debt dengan CD allowance for doubtful debt. Okay, sekarang ni tengok apa information soalan. Okay. Pula benda ni keluar ni. Je nak mengacau medium. Okay, baki awal dengan baki akhir. So tengok soalan baki awal dia mesti ada dekat soalan. Okay, ni provision ni sebenarnya adalah allowance. Tukarlah nanti you confuse. Okay, dia ada baki awal sebanyak 700. So baki awal dia 700. So sebelum ni apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Kita calculate CD dia kan? Kita calculate CD dia baru kita dapat berapa dia punya increases. Betul? Okay, baru kita dapat berapa dia punya increase. Sekarang ni kita dah tahu dah berapa increase dia. Increase dia adalah 59. Boleh tak calculate berapa dia punya balance CD? So 759. Nampak? Tu you kena faham betul-betul apa maksud soalan ni. Okay, increase by. Kalau dia kata increase tu, dia tukar je ayat ni. Increase tu, so increase tu, kalau increase tu macam mana? Increase tu maksudnya dia jadi dekat sini, tapi tak logik lah kalau increase tu 59, baki awal tu 700. Biasa kalau increase tu dia akan letak terus. Increase tu 759. So kalau increase tu meningkat kepada. Meningkat kepada itu adalah nilai balance CD. Okay, kalau increase by itu adalah nilai dekat 10C. Okay, ini adalah nilai dekat 10C. Okay, 59 ni adalah nilai dekat 10C. Okay, so kita akan rekodkan nilai 59 ni dengan 759 ni. Okay, 59 sebenarnya kita akan rekodkan. Okay. So, tak confuse. So, sebenarnya apa yang kita dapat kat sini, 59 ni adalah dia punya increases. Okay, increase AFDD 59. Okay, so balance CD AFDD adalah 759. Alright, balance CD dia. So, kita pergi dekat worksheet tadi. Okay, tengok allowance for doubtful debt mana? Sini. Tukarlah. Tukar Nanti you confuse. Itu nama lama. Okay, 700 nampak sebelah kredit. So, sekarang dia increase. So, increase kita akan letak kat sini lah. Increase 59. So, dia jadi baki akhir dia 759. See? Okay, so 59 ni sebelah kredit. So maksudnya kita kena letak lagi sebelah debit. Apa sebelah debit? Ini adalah, mesti ada perkataan increase. Tak ada perkataan increase, salah. Increase in allowance for doubtful debt. Ini akan masuk dalam 10C. Okay, ini akan masuk dalam 10C. Okay, yang ini masuk dekat solve P. Ini masuk dekat solve P. Soalan tak ada macam ni Ni sebab nak medium terangkan dia ni. Contenglah dekat you punya tu. Sebab tu medium suruh apa nama? Medium suruh print. Siapa yang ada printer lah. Yang tak ada nantilah kemudian you salin. Jangan sedih pula yang tak ada printer. Okay. Okay. Any question for number 3? Kalau tak ada, kita move to number 4. Okay. Owner had withdrawn 6686 cash at bank personal use. Okay, apa ni adalah withdrawal. Dia keluarkan 6,686 dari cash tapi dekat account bank. So maksudnya account bank lah yang akan keluar ni. Okay, for personal use. So ni adalah drawing. So drawing bertambah. So tengok drawing. Okay, drawing 1250. 1250 additional information ditambah lagi 6686. So drawing ni akan bertambah lah. So ni adalah debit. So kita tambah dekat sebelah debit juga. 6686. So berapa jadi 1250 tambah 6686. So dia jadi 793. 793. Okay, tapi tak settle lagi ni baru debit. Apa kredit? Apa kredit dia? Kredit dia adalah account bank sebab kita keluarkan account bank. Journal entry dia, apa journal entry dekat sini? Debit drawing, credit bank.
Okay, 6686. 6686. Tu dia punya general entry dia. Sebab itulah dekat adjustment pun kita kena buat debit, credit. So tengok bank. Ada dua So you tengok betul-betul. Dia memang keluarkan cash tapi cash yang dikeluarkan dia daripada bank. So sekarang ni cash at bank berbaki debit. Sekarang ni kita nak rekodkan pengurangan nilai bank. So kita kreditkan. 6686. So boleh terus tolak kat sini. 17 165 tolak dengan 6686. 10479. 10479. Like this. Okay. Laju sangat ke? Okay, so settle number 4. Boleh follow ke ni? Laju sangat ke madam? Anyone of you please ni respond? Boleh madam. Okay. Boleh madam. Boleh, madam. Alhamdulillah. Alright, number 5. Okay, number 5 included in carriage inwards is carriage goods to customer premises amounting 85. Okay, ingat kita carriage ni ada dua. Satu carriage inward, satu adalah carriage outward. So kalau kita bayarkan carriage kepada customer, itu kita panggil carriage outward. Okay, carriage inward ni yang kita bayar juga untuk barang yang kita beli daripada supplier. Okay, so carriage inward ni dia akan berada di dalam cost of goods sold punya pengiraan dekat bahagian atas. Carriage outward ni dia akan berada di bahagian expenses. 10C. Dua-dua dia dekat 10C tapi satu atas satu dekat bawah. So apa terjadi ni? Dia kata dekat carriage inward tu ada termasuk RM85 bahagian carriage outward. So kita tengok carriage. Okey, ni carriage. Carriage ni ada dua. Okey, madam ada. Dua-dua ada silap ke soalan ni? Jap. Answer, madam check sekejap. Okay. Kita pecahkan ni. Okay, betul. Okay, ni silap soalan ni kat sini. Ni nanti betulkan soalan. Carriage inward. Bawah ni adalah carriage outward. Dua-dua memang berbaki. Sebenar lah. Okay. So 1850, 2150. Okay. Ada carriage inward, ada carriage outward. Tapi apa yang berlaku tadi? Kemudian buka ni pula. Okey. Okey, apa yang berlaku tadi adalah carriage inwards. Okey. Termasuk dekat carriage inward ni RM85 bukan carriage inward punya. So itu adalah carriage outward punya. So kita kena tolakkan lah. So carriage inward 1850 ni dah termasuk dekat dia adalah RM85. So macam ni kita nak kurangkan, kita pergi sebelah kredit. So 1850 ni nanti tolak dengan 85. Okey. 1765. Situ. Okey, 2150. Ni kita tambah 85. So dekat sini dah settle debit dengan kredit. Okey, 2150 tambah 85, 2150 tambah 85. 2235 lah. 22 dekat sebelah debit. Okey, dah settle lah. Dia dua je, dia adik-beradik kat dua sini je. Okey. Dia tak ada accrued, tak terlibat apa-apa. Dia melibatkan expenses je dekat 10C adjustment. Okay, number 5 settle. Number 6, the long-term loan had been obtained 1st January 2015. Interest paid 12% per year had to be paid. Okay, sepatutnya kena bayar interest 12% daripada loan lah. Okay, so kita tengok dia ambil loan ni pada 1 Januari 2015. Sekarang kita kena sediakan 31 Disember 2015. Baru setengah tahun lah. So, baru setengah tahun. Awal tahun maksudnya full year lah. 12/12. Okay, 1 Januari sampai 31 Disember. Okay, berapa loan dia? Tengok dekat soalan. Mana loan?
long term loan ni 30,000. Okay. So kat sini kita kena calculate berapa interest dia. So how to calculate? So 12% kali dengan 12/12 tadi. Ingat kalau dia ambil loan pada 1 Julai, so 6/12 lah. Okay, kali dengan 30,000. So ini adalah interest yang sepatutnya dia bayar. Okay, 12 kali 30,000. So 3,600. So kita tengok berapa dia dah bayar interest. Ada tak interest yang dia dah bayar? Tak ada. Dia tak bayar langsung lagi interest. Okay, betul? Tak ada. Tengok tak ada. Dia tak ada bayar. Tengok kalau tak percaya kat situ, tengoklah kat soalan. Tak ada. Interest dia tak bayar lagi. So bila tak bayar lagi, so kita kena wujudkanlah account interest expenses tu. Okay, interest expenses. Okay, debit 3,600. Okay, kredit dia apa? Adalah accrued interest expenses. Accrued interest expenses 3,600. So ni bawa ke nilai adjusted trial balance. Macam ni. Okay. So number 6 dah settle. Number 7, depreciation. Okay, depreciation. Okay, ni macam mengulang paji jugalah untuk dia nak test hari Khamis ni. Okay, so depreciation dia ada dua, asset, motor vehicle, features and fitting. So this is the rate and this is the method that this company use for motor vehicles and features and fitting. Okay, sekarang ni straight line method tak ada masalah. You just boleh terus je kira 15% kalikan dengan berapa cost. Tengok motor vehicle dekat soalan berapa cost dia. Okay, bila contoh kat sini. Okay, so 15% kali dengan cost. Ni untuk motor vehicle. 15% mesti kali dengan nilai cost. Ingat straight line method. Straight line method kali dengan cost. Okay, motor vehicle. So tengok motor vehicle at cost 17500. So kali dengan 175,000. So berapa? 15% kali dengan 175,000. 26,250. 26,250. Untuk yang kedua adalah features and fitting. Features and fitting dia guna kaedah reducing balance method. Kaedah reducing balance method dia kena kalikan dengan cost tolak dengan accumulated depreciation. Tak tahulah korang ingat lagi tak ni. Okay, tolak dengan accumulated depreciation. So berapa cost dia? Cost dia adalah 30,000. Okay, tolak dengan accumulated depreciation dia untuk features and fitting 12,000. Okay, so dia tinggal berapa tu? 18,000. So 10% kali dengan 18,000, 1,800 lah. Okay, yang ini adalah 1,800. Yes. Ayah ada kelas tak? Ya Allah. Tak nak kelas. Kenapa saya nak kelas? Anak kelas tak ada Umi tengah kelas. Sekejap. Anak kelas tak ada Umi. Tak ada. Umi tengah kelas. Tak ada. Anak kelas tempat. Tak boleh. Hari ni ada. Tak ada. Habis? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada, cikgu tak ada bagi WhatsApp pun ni. Cikgu ni pun kelas minit juga. Alamak, Umi punya internet. Dah habis berapa? Tak tahulah ada kelas ke tak. Sekali dah ada dah terus. Kita kena bagi. Kenapa dia lambat download Google ni? Tersyakat. Kat mana nak download dulu? Kan? Kenapa nak download kat situ? Okay. So 1,800.
Pergi cari, tengok ada tak nanti. Tengok ni, adik punya kelas. Tengok. Okay, so what we have to do. Okay, sekarang ni dua nilai dia. 26250 dengan 1800. So dua nilai ni kita akan transfer lah. Okay, 26250. Okay, kat mana? Dekat accumulated depreciation. Dia akan menambahkan nilai kat sini. 26250 tambah sebelah kredit lah sebab ni ikan sebelah kredit. So kat sini nanti accumulated jadi 96250. Yang tadi 1800 untuk yang RBM. So kat sini jadi 13800. Okay. So ni baru sebelah kredit. Apa sebelah debit dia? Okay, sebelah debit dia dekat ni lah. So apa yang kita akan letak kat sini? Ini adalah expenses yang masuk 10C. Depreciation X. Ada kelas? Pergi tengok WhatsApp Umi. Depreciation expenses untuk motor vehicle. Okay, for motor vehicle. Okay, berapa tadi? Ni sebelah debit lah. 26250. Betul ke heading tadi? betul. Okay, 2620. So ni pun transfer kat sini lah 26250. Okay, lagi adalah depreciation expenses for features and fitting. Kat sini pula. Features. Okay. Berapa tadi? 1800. Okay, 1800 lah. Okay. So dah settle untuk depreciation. Dah, habis dah. So di adjustment ni untuk nak check sama ada you betul atau tak, you kena tengok. Debit, kalau ada debit mesti ada kredit. Ada debit mesti ada kredit. Tu 2650 mesti ada partner dia. Kalau tak ada partner, nanti you punya adjusted trial balance memang takkan balance lah. You buat sampai kiamat pun takkan balance. Pastikan ni, ataupun you nak test atau tidak, you totalkan bawah ni dia mesti balance. Tapi tak digalakkan ni untuk dekat test nanti kat final exam. Even nak totalkan dekat worksheet pun medium tak galakkan. Sebab nanti you akan demotivated bila tak balance, you tak nak buat 10C and SOFI. Sedangkan markah dekat sini 10 je. Lagi 20 dekat 10C dekat SOFI. You ambil banyak masa dekat sini, sayang. Okay. Kita tak galakkan, you boleh totalkan untuk nanti worksheet ni boleh totalkan. Kalau dia tak balance, you boleh buat 2 kali lagi je. Tengok kat mana, cari berapa beza dia. Calculate, tengok ada tak nilai tu dekat dalam ni yang you tertinggal. Okay. Lepas tu tengok satu-satu lagi daripada awal sampai akhir. Tengok juga masa. Kalau masa you dah drag masa lama, memang tak digalakkan untuk you samakan. Totalkan. Sekali tak tally, terus je buat je. Okay, sebab dekat 10C dengan SOFI sangat banyak carry mark. Walaupun dekat sini you salah. Yang penting you tahu je kat mana letak kedudukan dia. Same goes to yang kita buat adjustment semua dia kan ada extracted to 10C kan. Sama juga dengan ni. Dia semua carry. So sayang lah kalau you tak transfer dekat 10C yang SOFI. Okay. Jangan ambil masa yang terlalu lama untuk worksheet. Okay. Okay. Sekarang ni what we have to do. Okay. Kita akan transfer semua yang tak berkaitan dengan yang tak ada adjustment ni terus. Okay. Sekarang ni capital tak ada adjustment. Transfer lah. So dekat sini kredit. Make sure you transfer juga sebelah kredit. 252,500. Okay. Motor vehicle at cost sebelah kredit 175,000. So ni 30,000. Okay. Yang ni dah settle. Okay, purchases. Ni purchases, kenapa ada dua ni? Ni purchases and sales ni.
Okay, ini adalah purchases and sales. Sekejap, Madam check. Betul tak? Betul. Ini adalah purchases dan sales. Dibaca. Ada? Tak ada? Okay, purchases and sales. So you have to know which one is purchases, which one is sale. Of course, purchases in debit side, sales in credit side. Okay, so ni tak ada apa-apa perubahan. Copy paste je. Madam bolehlah copy paste. Okay, you tak boleh hantar jawapan dalam bentuk word kena tulis, handwriting. Okay, so ni opening inventory 17,000, tak ada apa-apa perubahan. So 17,000 lah. So ni cash in hand, tak ada apa-apa perubahan. So 10,000. Okay, account payable 62,800. Ni semua tak ada perubahan. Madam copy and paste je lah. Okay, ni tak ada perubahan. Ctrl C, Ctrl V. Jangan sampai salah pula. Okay, kalau debit, debit, kredit, kredit. Okay, insurans 24,000. Okay, yang ni 26,000. Debit, debit, kredit, kredit. Yang ni 450 ringgit. Okay, discount allowed 600, discount received 200. Copy, paste. Okay, so ni semua kita dah buat. So what we have to do now? Yang total. Jumlah ni mesti sama. Okay, so this is the answer. Madam share. Inilah jawapannya. Nampak tak? So 817 ni yang Madam kata tadi. Ni 70,330 ni. Kalau ada masa baru you balance kan. Kalau tak ada masa tengok. You dah ambil masa dekat sini sampai 20 minit tu you dah curi masa orang lain dah. Curi masa soalan yang seterusnya. Dia untuk ni 10 minit je sebenarnya. 10 minit untuk buat 10 minit ni. 10 minit untuk buat worksheet, 10 minit spreadsheet, 10 minit softpi. 30 minit je untuk soalan ni. Okay, kalau nak drag pun dalam 12. Kalau dah 20 minit dekat worksheet ni maksudnya dah terlalu banyak, terlalu lama sangat dah. Okay, so nanti dia punya ni jawapan ni lah. Betul tak? Okay, nampak? Dia 10 markah je. Umi jangan bising. Bawa handphone Umi ke sana, okay? Jangan buat. Ya, nanti. Sabar, Umi ada kelas. Okay? Any question you want to ask? So, apa yang you kena buat adalah sekejap lagi Madam bagi soalan. Sekejap, tengok soalan mana ni. Okey, ada soalan? Bolehlah ambil gambar ni. Screenshot. Sama je tadi. So ni semua yang ni adalah ticking yang akan dapat. So yang ni memang tak ada tick pun dekat sini. Tapi kalau you tak buat benda ni, tak ada dalam you punya worksheet, dia akan menyusahkan you nanti. Sama juga you akan refer juga pada soalan. Silat-silat refer pada soalan yang kredit you debitkan, yang debit you kreditkan. So better memang dah ada dah. You salin lah, ambil masa sedikit dalam 5 minit untuk salin soalan yang tak ada printer. Okay. Ini sahaja bahagian worksheet. Lepas tu next week kita akan transfer ke spreadsheet and softpi ni lah. Okay. Kalau sempat hari besok masa ni kita akan buat lah. Okay. Tapi hari ni Madam nak you buat untuk worksheet saja tapi Madam nak 2 soalan. Okay. 2 soalan. Dan dia tak menyusahkan you all pun sebab dekat buku tu memang dah ada worksheet dah. Okay. Sekejap. Okay. Boleh tak you stop? Sekejap. Madam stop sharing dulu. Stop sharing. Okay. Siapa yang record ni? Stop dulu sebab Madam nak upload ni.